في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk sama-sama kita berada di dalam majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi tadi kita baca Ratibul Haddan, Ratib Imam Abdullah bin Ali bin Haddan yang disusun di dalamnya daripada zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kelebihan bacaan Ratibul Haddan yang semestinya kita melazimi diri kita untuk membacanya. Boleh cari type saja Ratibul Haddan. Boleh save kan, boleh kita sama-sama baca dekat majlis live kita ini, dan selepas habis kitab Khuluquna mungkin kita boleh amalkan amalan Ratibul Haddan yang sangat manfaat untuk kita, yang terkandung di dalamnya zikir-zikir dan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita sambung lagi sedikit kitab Akhlak Kami. Khuluquna, akhlak kami. Masih lagi dalam akhlak ataupun adab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang ke-8. Akhlak kita dan adab kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang ke-8. Katanya musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, banyak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bermohon kepadanya Allah dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan senang dan susah. Adab kita yang ke-8 bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang ke-8, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kekurangan diri kita, kekurangan amalan kita, kekurangan khusyuk kita dalam melakukan amalan, kekurangan makrifah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan ilmu kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kekurangan yang lain yang ada di dalam diri kita. Dan perasaan merasakan diri kita kurang, merasakan diri kita rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mengetahuinya daripada ilmu. Dengan ilmu itu maka akan terbuka kepada kita segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, yang kita merasa diri kita kerdil, merasakan diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang nikmat yang diberikan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita pun hamba Allah. Jadi kita tidak ada memiliki apa-apa pun hakikatnya. Maka kita beradab dengan Allah, merasakan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan merendahkan dirinya juga di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat merendah diri mereka itu, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan sifat seorang hamba yang maha penyayang, yakni disandarkan sifat hamba Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba itu memiliki sifat menghina dirinya dan merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal hauni alladzina yamshuna 'alal haw yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sifat hamba-Nya Allah itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hauna.
mereka merasakan diri mereka hina, mereka merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasakan kelebihan dalam diri mereka, melainkan segala kelebihan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka bercakap ataupun bermuamalah dengan orang yang jahil, yang tidak mempunyai ilmu, maka mereka bermuamalah dengan muamalah yang baik. Jadi adab kita dengan Allah, merendahkan diri kita dengan Allah dan merendahkan diri kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diangkatkan darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan susah dan senang. Apa-apa segala keinginan kita, maka kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mengadu ataupun menceritakan kepada orang lain, tetapi jangan kita lupa untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan senang, di dalam keadaan susah. Bukan dalam kesempitan saja kita mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di dalam kesempitan sahaja untuk kita berdoa kepada Allah, bahkan di dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang, kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa berdoa, merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelemahan diri kita, atas kekurangan diri kita, yang mana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Katanya Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifuka fi syiddah. Bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kamu senang, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala berada dengan kamu ketika kamu dalam kesempitan. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita, membantu kita, memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemenangan kepada kita. Semakin hampir kemenangan, kekuatan yang diberikan oleh Allah apabila seseorang itu yang melazimi dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika susah dan senang. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi itu yang ke-8, merendahkan diri dengan Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguh dalam keadaan senang dan susah. Itu yang ke-8. Okay. Yang ke-9, mengagungkan syiar-syiarnya Allah dan yang kudus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kami terhalang, tidak kita terhalang dalam melaksanakan semua ini dengan celaan mereka yang menyalahkan kami. Yakni sifat ataupun adab akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlulah kita mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Islam. Memuliakan syiar-syiar Islam dan tidak tergugat dengan apa sahaja yang dikatakan oleh seseorang kepada kita dalam memikul kerja agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni thiqatu billah, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah ini adalah sesuatu yang dipamerkan ataupun diiklankan di hadapan orang lain tentang kemuliaannya Islam. Tentang kemuliaannya Islam. Di antara syiar-syiar Allah itu umpama masjid, umpama sunnah berpakaian, umpama hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, umpama adab akhlaknya Rasulullah. Maka kita mempamerkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, memuliakan Al-Quran, memuliakan segala apa yang berkaitan dengan syiar ataupun
syariat Islam, maka itu adalah tanda keteguhan iman yang ada di dalam hatinya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentazimkan syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha, bahawasanya sifat yang sedemikian itu adalah tanda keteguhan, ketenangan iman yang ada di dalam hatinya. Jadi segala syiar-syiar Islam maka kita agungkan. Ya, itu di antara tanda adab dan akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, ini yang terakhir, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita memelihara batas hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, ya, dan rasa malu terhadap Allah dengan sebenar-benar perasaan malu, ya. Memelihara batasan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Entahlah orang nak kata apa sahaja kepada kita, kerana Nabi SAW pun sudah mengatakan kepada kita bahawasanya agama nak pegang di akhir zaman ini seperti menggenggam bara api, ya, yang mana ianya tidak boleh dilepaskan, ianya perlu digenggam. Walaupun disakiti, tetap kita menggenggam agama ini. Yakni menunjukkan bahawasanya memang susah di akhir zaman ini nak menegakkan agama Allah, nak memegang agama Allah ini memang susah. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ini kerana ketiadaan suasana Islam di tempat kita, kerana ketiadaan suasana yang keramaian yang berpegang dengan syiar Islam, maka ramai di antara mereka yang mempunyai perasaan malu untuk dilihat dalam keadaan konon-kononnya baik. Malu untuk mempamerkan dirinya dalam keadaan ia menjunjung syiar Islam. Jadi adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala perlu kita memelihara batasan-batasan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita bukan pada orang lain, tapi malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu ini adalah sifat yang terpuji. Malu ini adalah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini lebih malu lagi daripada perempuan dara, perempuan yang belum berkahwin. Nabi ini lagi bersangatan malu. Dan malu ini adalah mahkota. Malu ini pada perempuan itu adalah umpama mahkota bagi perempuan. Kalau hilangnya malu pada seseorang itu, maka hilanglah mahkota, yakni hilanglah kemuliaan. Zaman sekarang ni kita lihat sifat malu itu semakin pudar, semakin hilang. Maka dengan hilangnya malu, maka dia berani nak buat apa saja. Wal'iyadzubillah. Mohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi tidak rasa malu mempamerkan diri dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu umpama mahkota. Malu ini adalah syu'bah minal iman, cabang daripada iman. Malu apabila ada pada seorang perempuan itu, maka ia akan memperhiasikan diri seorang perempuan itu untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lelaki, mahkota bagi lelaki itu adalah sifat berani. Kemuliaan bagi seorang lelaki adalah sifat berani. Apabila hilang keberaniannya, maka hilanglah mahkota kemuliaan bagi seorang lelaki tersebut. Jadi al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu adalah bahagian daripada iman. Jadi barang siapa yang benar-benar malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memelihara kepala dan isi kandungannya serta perut dan apa-apa yang terisi di dalamnya, dan ingatilah akan kematian dan perebutan, yakni selepas kematian. Dan barang siapa yang inginkan akhirat, dia akan tinggalkan hiasan kehidupan dunia. Yakni barang siapa yang inginkan akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kemuliaan akhirat, walal akhiratu khairun liman ittaqa, bahwasanya akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Banyak lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang perbandingan dunia dan akhirat, yang mana kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala memuji kehidupan akhirat, menunjukkan
bahawasanya di dunia ini adalah tempat untuk kita bercucuk tanam, mencari amalan untuk kita kembali di akhirat. Okay, jadi itu adab yang ke-10 kepada Allah. Kita beradab dengan Allah, menjaga hukum hakam dan batasan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan kita kena ada perasaan rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, dalam babul fikir, bab berfikir. Di antara benda yang perlu kita berfikir, perlu kita fikirkan adalah malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila seorang itu merasakan dirinya malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia akan senantiasa bermuhasabah dirinya. Akan bermuhasabah dirinya dan merasakan kekurangan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang solatnya kita khusyuknya tiada, yang kehidupannya kita banyak lari daripada hukum hakam syariat, yang banyak kelemahan di dalam ilmu kita dalam memahami hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perasaan malu itu akan menimbulkan satu sifat yang baik, yang menjadikan diri kita senantiasa bermuhasabah, membetulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat yang terakhir daripada sifat sifat ataupun adab akhlak seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang kita bincangkan pada hari ini yang ke-8, merendahkan diri kita di hadapan Allah dan bermohon kepada Allah bersungguh-sungguh. Yang ke-9, mengagungkan syiar-syiar Islam. Dan yang ke-10 adalah memelihara batasan-batasan hukum hakam Islam dan merasakan diri malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, selesai bahagian pada akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah seterusnya pada hari Ahad nanti, insya-Allah, akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhlak bersama dengan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini selesai kita akhlak bersama dengan Allah, dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung akhlak bersama dengan hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam ini ada 22. Masya-Allah banyak Ada 22 adab kita dengan hamba Allah yang lainnya, dengan manusia yang lainnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa khatam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وقفنا ووافق لما تترضي ولو فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأحل إتقياء علما نرضى بكل خير ونكفي كل شر وأكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنو واغفر ستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى سهم المصامده الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى لا تجعل ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة وذمرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضى وجود منا لا باتساب منا
بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدة التشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jadi selesai bacaan kitab kita pada hari ini dan zikir selepas daripada maghrib, Ratibul Haddad. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab khuluquna, akhlak kita pada minggu hadapan, dan saya cuba hanya membaca saja insya-Allah pada minggu hadapan. Boleh dhabit, catatkan isi yang ada di dalam kitab khuluquna. InsyaAllah kita akan habiskan pada minggu hadapan lagi 3 hari lagi. Ahad, Isnin, Selasa kita akan habiskan sebab kita dah habis tempoh PKP. Jadi jadual sudah bermula. Mungkin kita berjumpa selepas ini insyaAllah live di kuliah di masjid ataupun di surau-surau insyaAllah. Okey, jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.